bagaimana agaknya kunjungan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi akan memberi kesan yang lebih baik dalam kita mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara, itu Indonesia dan juga Malaysia. Untuk itu kita bawakan ke studio ialah penganalisis politik kita yang juga merupakan pensyarah di UiTM, Profesor Madya Dr. Ismail Suhalman, yang kita bawakan untuk kita berbincang tentang hal ini. Bukan nak bincang serius sangatlah, tapi orang kata ini perkara yang penting juga tentang hubungan dua hala antara kedua-dua buah negara serumpun ini. Dan dalam pertemuan bermula semalam dan hari ini merupakan satu sesi lagi bersama dengan Perdana Menteri dan juga Presiden Indonesia, pasti ada perkara-perkara yang dapat diselesaikan. Pandangan Prof terlebih dahulu tentang kunjungan ini. Pertama sekali kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Joko Widodo ataupun dipanggil Pak Jokowi ke Malaysia, kerana saya fikir inilah merupakan lawatan pertama yang dilakukan oleh Pak Jokowi lepas dia menjadi presiden. Ya, dia lantik pada 20 Oktober yang tahun lepas. Jadi saya fikir bahawa itu memang dalam perancangan daripada pihak Indonesia sendiri, kerana kita dah melihat bahawa hubungan di antara Malaysia dan juga Indonesia seperti abang dan adik, ya, yang memang tidak putus dari segi ahli awal hubungan bipolar di antara kedua buah negara, hubungan persaudaraan dan sebagainya sejak zaman dahulu lagi lah. Tapi yang penting saya melihat bahawa sementara kerana Malaysia telah pun dilantik sebagai pengerusi persidangan negara-negara ASEAN. Jadi sudah tentu banyak perbincangan yang akan dapat dilakukan di antara pemimpin besar dua negara ini, melihat dari segi hubungan diplomatik, ya, khususnya dari segi mungkin urusan pekerja Indonesia, Malaysia, itu yang paling pertama lah. Kerana kita tahu bahawa rakyat Malaysia ni pun juga mengalu-alukan kehadiran Pak Jokowi itu sendiri ke Malaysia, kerana yalah, maklumnya pemimpin mereka datang ke Malaysia dan memang ramai pun hampir 5 juta lebih pekerja yang bekerja cari makan di Malaysia ini, dan mereka menyambut baik. Berdaftar dengan tak berdaftar sekali lah tu. Itu termasuk lah dengan yang parti tu. Yang kedua, saya fikir bahawa semasa lawatan saya juga ada ke Indonesia pada tahun lepas, perkara ini telah pun dibincangkan mengenai dengan hubungan maritim, ya, ataupun perairan. Kerana kita maklum bahawa Indonesia tu sejak daripada mulanya, kalau kita lihat dari utaranya sampai ke selatan, bermula daripada Vietnam di atas itu, kemudian belah kirinya di atas utaranya India, kemudian sampai ke Australia, perairannya cukup luas. Ya, betul. Dan saya sendiri berbicara dengan beberapa menteri kabinet dan rakan-rakan di sana, telah berkata bahawa sebelum diperkenalkan sistem di mana perairan itu perlu dijaga, kerana mengikut Jokowi, bila dia menjadi seorang presiden saja, pertama sekali sensing lengan. Kerja. Saya dapat melihat di Jakarta, di Bandung dan juga beberapa tempat, ya, poster-poster itu diletakkan sebagai membakar semangat pada rakyat Indonesia, ya. Dan akhirnya saya juga dapat makluman sebelum diperkenalkan sistem maritim, iaitu mereka mengatakan bahawa sepatutnya segala khazanah terutamanya ikan dan juga hasil laut di Indonesia tidak dirampok, gitu. Tidak dirampok tu mesti tidak diambil oleh orang lain, kerana dikatakan ada pencerobohan masuk daripada mana-mana negara ke perairan mereka. Jadi itu sebabnya Malaysia juga kan? Ya, termasuk Malaysia. Itu sebabnya selepas pada awal saya rasa dalam Disember begitu, telah wujud satu cerita yang mengatakan bahawa dah ditangkap beberapa perairan di situ, kan. Jadi saya fikir bahawa kehadiran Pak Jokowi ke Malaysia ini sudah tentu dapat menghasilkan satu titik pertemuan di mana di antara Malaysia dan Indonesia perlu adalah satu persetujuan bersama, kerana maklumlah dia terlalu dekat, ya. Jadi dalam hal yang sama juga kita ingin dapatkan satu konsensus lah dari segi aspek perniagaan, politik, dan terusnya hubungan dua hala, termasuklah juga mungkin pelajaran di situ, ya. Okey. Baik. Tapi kan Prof, kita lihat kalau di peringkat pemimpin tidak timbul sebarang masalah, kerana persetujuan tu memang sering sahaja ada dan mereka bertemu selalu. Tetapi di peringkat rakyat selalunya timbul masalah ni sebab yalah, kadang-kadang perang mulut berlaku di laman Facebook, di laman Twitter dan sebagainya antara rakyat dengan rakyat. Ini macam mana nak selesai kalau Okey, saya terlibat secara langsung dalam membuat kajian hubungan di antara Malaysia dan Indonesia. Apabila wujud satu isu yang kadang dianggap macam titik bengek, soal lagu Rasa Sayang. Rasa Sayang kan. Kemudian
lagi joget Batik, pendek, rendang dan sebagainya. batik dan sebagainya. Kita nak cakap macam mana bahawa sebenarnya kita nak mengatakan bahawa di antara Malaysia dan Indonesia ni memang telah sejak azalinya lama dulu hubungan tu lah ada. Kalau nak katakan bahawa orang Indonesia mendakwa batik itu datang daripada mereka, mungkin ada benarnya kerana orang-orang yang Indonesia yang migrated atau migran ke Malaysia tu juga membuat batik kat sini. Jadi kalau nak katakan lagu Rasa Sayang tu daripada dulu, kerana dulu atas nama Nusantara. Kalau kita lihat dari sejarah Melaka, saya ingat sejarah Melaka lebih awal daripada aspek Indonesia itu dibanding Batawi dan sebagainya. Jadi dalam pada masa sebelum adanya kolonialisme atau penjajahan, sama ada Belanda di Indonesia ataupun kalau kita lihat Portugis Inggeris di tanah Melayu ketika itu. Jadi pengaliran ataupun migrasi hijrahnya rakyat Indonesia Malaysia tu bertabur di sana sini. Dan saya ingin nyatakan di Indonesia juga ada Kampung Malaya, ada Tasik Malaya dan nama-nama Melayu. Dan di sini juga saya semasa ada buat lawatan dulu, nama-nama yang sama juga ada di Johor tu dan juga di Selangor tu sama namanya dekat Indonesia. Jadi nama Ponorogo lah, Parit Kemang, Parit Saidi semua sama saja. Jadi apa yang saya lihat di situ bahawa sebenarnya kalau kita katakan bahawa ini adalah entiti sejarah. Dan bila sejarah kita tidak boleh mendakwa itu dan ini. Tetapi saya fikir bahawa apa yang berlaku sekarang ni adalah pertama sekali soal media ya. Sebab apabila kajian saya lihat bahawa sebenarnya yang membuat provokasi ini ialah media di sana dan juga media di sini. Yang akhirnya soal yang simple tu jadi masalah. Sebelum ini apabila SBY datang ke Malaysia hanya nak misalkan masalah persoalan budaya. Ya, soal lagu itu. Sampai terpaksa kita punya Perdana Menteri berbincang dengan Presiden Indonesia semata-mata nak misalkan apa sebenarnya blame ini batik pendek, tarian pendek. Kemudian ini benda-benda yang bukan nak katakan remeh tetapi benda yang patutnya ada lagi besar untuk dibincangkan. Tapi apa yang kita harap lawatan Jokowi ini akan menghasilkan satu yang lebih bagus, iaitu hubungan diplomatik, hubungan dua hala, kemudian of course dari segi hubungan ekonomi. Kerana yang serantau ini penting dan apabila Malaysia menjadi presiden ataupun pengerusi ASEAN ini, dia akan mengendalikan bukan saja Indonesia tetapi negara-negara ASEAN di atas nama ZOFAN, Zone of Free Zone dan kecuali itu neutrality. Jadi apabila itu dapat dilakukan, saya fikir bahawa sudah tentu dia akan mencetuskan satu idea-idea baru ya mungkin dari segi inovasi, dari segi hal lain dan pada hari ini saya fikir bahawa lawatan ke Proton ke Shah Alam kita harap sekurang-kurangnya Proton dapat menembusi lebih banyaklah di Indonesia sebab saya berada di Indonesia banyak kali pun agak Proton kurang. Tapi mungkin kali ini kalau Proton dapat nampak di mana-mana tempat itu nampaknya hubungan adik-beradik itu dapat diatasi lah. Dan bercakap juga tentang soal kepimpinan dan bagaimana agaknya media-media ini seharusnya memainkan peranan yang lebih baik dalam perhubungan tentu hal ini. Yang kita tahu bahawasanya bila kedua pemimpin ini telah melakukan yang sebaik-baiknya, tidak nampak ada sebarang provokasi yang berlaku di situ. Tapi di kalangan rakyat tidak sebegitu. Kita nak jelaskan kepada rakyat keseluruhannya apa agaknya kesan yang boleh kita perolehi dalam masa jangka pendek ataupun panjang sekiranya pertembungan di laman sosial, laman media ini terus berlaku meskipun pertemuan di antara kedua negara ini sudah pun dilakukan secara rasmi hari ini, esok dan juga semalam. Okey, pemantauan paling penting bagi saya monitoring di antara kedua buah negara. Kerana media tanpa ada NGO di belakangnya dia tidak akan bergerak sebenarnya. Dan apa yang saya dapat lihat dalam kajian saya, ada NGO tentu yang membuat provokasi untuk membenci Malaysia. Kemudian ada juga NGO di sini yang juga orang yang mungkin selaras dan sejiwanya juga memberikan maklumat-maklumat yang begitu. Sedangkan apabila wujud satu isu di antara Indonesia dan Malaysia, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia sendiri pun mengatakan, Pak bukan begitu. Kami di sini sihat belaka tempat rezeki. Begitu kan? Jadi mereka sendiri mengatakan bahawa mereka sebenarnya menjadikan kata orang Malaysia ini sebagai surga untuk pencarian mata pencarian mereka. Lihat berapa ramai rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sebab pertama sekali patutnya negara kita ni ekonomi dan juga politiknya terbaik. Kalau tempat dia tak baik, politik dan ekonominya, orang tak akan datang. Dia macam semut dengan gula lah kan. Yang kedua, kita ada satu environment, ekosistem yang bagus untuk memberikan segala urusan dengan mudah ni. Walaupun ada masalah-masalah tertentu. Itu sebabnya saya fikir bahawa timbul ada lagi masalah dari segi aspek sebagai contoh hubungan imigrasi ini ya. Di mana ada parti yang datang, lepas tu nanti
certain time kita bagikan dia, kita pulang balik. Lepas tu dia datang balik. Jadi mungkin kalau dengan pertemuan ini dapat satu mekanisme yang terbaik ya, bagaimana sepatutnya dapat membendung. Boleh datang ke Malaysia tapi dengan cara yang halal. Okey. Legal, bukan non-legal ya. Kalau illegal, jadi bila illegal tu jadi masalah, kita terpaksa macam pingpong lah. Tolak sana, tolak sini, akhirnya kerja balik. Jadi kita tidak menghalang mereka mencari rezeki di sini, yes. Tapi kena dibuat secara lebih legal. Itu mungkin di antara diskusi akan dilihat dari segi hubungan nanti di antara kedua buah negara lah, kerana mereka datang bukan seorang. Betul. Bukan Pak Jokowi dengan barisan-barisan kabinet dan juga semua orang-orang yang akan memberikan maklumat yang terbaik lah. Satu lagi perkara ialah berkaitan dengan pembantu rumah ni, Amah juga yang dah bertahun juga yang tergantung ni disebabkan oleh masalah persetujuan harga gaji dan sebagainya, masalah penderaan yang disebut-sebut itu. Macam mana agaknya perkara ini dapat diselesaikan dengan kunjungan kali ini? Yalah, kalau kita nak lihat, yang menjadi pembantu rumah dekat Malaysia ni daripada kalangan pekerja Indonesia terlalu ramai. Saya fikir jadi juta pun. Tapi kita satu dua je. Biasalah dalam banyak-banyak tu mungkin ada beberapa perkara. Tapi kadang-kadang satu dua kes itu yang dilihat sebagai satu kata orang yang terbaik lah kononnya untuk dijadikan punca kepada permasalahan. Tetapi bagi saya sebenarnya apa yang sepatutnya berlaku ialah apabila wujudnya hubungan dua ahli ini yang terbaik, urusan dari segi pekerja Indonesia ni patut dilakukan dengan cara yang terbaik, mekanisme. Di mana satu ketika dulu kita mencarahkan gaji minimum RM900 contohnya kan. Tetapi apabila ada beberapa bantahan tertentu dan ini dalam dari pengkajian, maka dia akan dilihat dari segi aspek-aspek tertentu dan justifikasi itu perlu dibuat dengan kunjungan ini. Jadi cara yang terbaik adalah duduk berbincang di atas meja bulat dan dapatkan konsensus di antara kedua buah negara. Kerana kita perlu ingat bahawa kebanyakan mereka tu masuk menyelundup tu kerana bayaran untuk masuk ke Malaysia ni agak mahal. Saya dimaklumkan daripada mana-mana kalau mereka nak datang ke Malaysia tu, kosnya agak tinggi. Dipaksa mereka kena buat latihan kata orang macam rumah tangga lah. Di sana dipanggil rumah tangga. Kena tahu macam mana gunakan mesin basuh sebagainya. Bila dah ada lesen tu baru dia boleh datang sini. Dan pemeriksaan kesihatan sebagainya. Itu sebabnya mereka yang tak ada mampu tu, dia kena sanggup lalu laut, menghadapi gelora, semata-mata nak mencari rezeki dekat sini. Tapi semuanya boleh diatasi dengan lawatan ini, saya rasa. InsyaAllah lah dapat diselesaikan dan kita dapat kembali menerima pembantu rumah. Sebab sekarang ni rakyat kita pun berdepan dengan masalah juga. Sebab tak cukup pembantu rumah kan. Kelang kabut kita juga dibuatnya. Tapi kita fikirkan bahawa patutnya juga orang kita boleh jadi pembantu rumah di kalangan orang Melayu kita juga. Boleh sebenarnya. Sebab dulu saya fikir bahawa orang Melayu kita yang tak ada kerja boleh jadi pembantu rumah. Sekarang kita bagikan segala-galanya kepada pekerja Indonesia. Kadang-kadang kita terfikir, manalah orang Melayu kita yang tak ada kerja tu, kenapa tak boleh jadi pembantu rumah yang eksekutif? Yang ada kelulusan ke? Kalau kita ada macam sekolah tabika sampai nak diploma pendidikan awal kanak-kanak, kenapa kalau tak boleh wujudkan satu diploma pengurusan rumah tangga yang di mana dia boleh jadi pekerja ataupun menjadi amah lah katakan orang di kalangan eksekutif ni. Gerakan ke arah tu dah ada dah, cuma masalahnya mungkin sambutan masih lagi kurang. Mungkin sebab kita nak bayaran murah. Kalau betul-betul RM6,000 lebih itu tak masuk yang lagi tu, masuk RM6,000 besok lagi. Baiklah. Mungkin dalam soal ini juga kita melihat kepada situasi yang berlaku baru-baru ini berkenaan dengan tindakan pihak berkuasa Indonesia yang menenggelamkan bot penilaian dan juga ia berkaitan dengan perairan, perbatasan sebagainya. Penyelesaiannya mungkin seperti mana tadi Dr. menyebutkan sudah pun ada satu perbincangan untuk kita adanya perbatasan yang tertentu dan kalau diikutkan apabila adanya isu berkenaan dengan menenggelamkan bot dan mungkin dibakar dan sebagainya itu telah menimbulkan satu provokasi juga di kalangan rakyat. Walhal sebenarnya kalau dari segi hakikat undang-undang negara itu sendiri mereka boleh untuk bertindak sedemikian, begitu? Begini, saya dapat makluman daripada rakan-rakan saya di sana yang mengatakan bahawa isu pembakaran bot yang dikatakan oleh rakyat Malaysia itu sebenarnya tidak benar. Dia bercampur, ada berbagai daripada bangsa lain lah. Saya tak mahu sebutlah daripada bangsa lain tu. Tetapi apa yang saya dipahamkan ialah bahawa Indonesia dah mula membuat satu sistem satelit. Iaitu semua bot-bot nelayan mereka tu akan diletakkan satu macam antena receiver tu dan dia boleh detect melalui Palapa Indonesia tu dan dia akan tahu mana yang ada register di bawah satelit di bot yang diletak tu
maka itu saja yang dianggap sebagai legal. Yang tidak register automatically bukan. Dan ketika itu nanti saya fikir bahawa pencerobohan perairan Indonesia ini dapat dikurangkan dan mungkin segala khazanah yang ada tu masuk kepada poket kantong untuk kerajaan Indonesia. Yang ini yang saya dapat makluman daripada sana terus, sebab bila masa lawatan saya ke Indonesia, perkara itu telah pun disebut mengatakan dengan penggunaan sistem baru ini secara automatik dia dapat mengatasi masalah pertindihan dan dia tak tahu siapa sebenarnya rakyat mana, sebab bot tu semua sama je. Dan orang masuk penceroboh lepas tu dia batal balik, dia tak tahu kan. Lebih lagi kalau bot-bot dalam dia yang jauh ke dalam laut dalam dia. Jadi susah untuk kita kena pasti. Tapi dengan sistem mekanisme satelit dan antena dalam sistem bot itu, saya fikir Indonesia akan dapat satu pendekatan barulah untuk masalah perairan ini. Baik. Bagaimana agaknya Indonesia sendiri mendapat manfaat daripada kita sebagai pengerusi ASEAN dan kita wujudkan komuniti ASEAN 2015 ini di mana pergerakan mobiliti dalam kalangan rakyat untuk bekerja dan sebagainya juga semakin kecil. Jadi macam satu perkampungan ASEAN ini. Jadi bagaimana agaknya manfaat yang dapat diterima? Dalam persidangan ASEAN iaitu zon bebas berkecuali dan aman berkecuali. Jadi ada 3 perkara. Pertama sekali, semua negara ASEAN bebas untuk melaksanakan sistem politik masing-masing. Baik. Dan tidak boleh mana-mana negara dalam rakan ASEAN itu masuk campur dalam hal-hal berkaitan dengan politik mereka. Yang kedua, keamanan. Keamanan hanya boleh dapat diwujudkan dengan kerjasama ekonomi sebagai contoh. Ya, kemudian contohnya kita masih lagi banyak menerima dan juga import barangan seperti halia, bawang, macam-macam segala tu daripada Indonesia. Itu masih diteruskan. Dan sekarang saya nak beritahu dengan nafas itu, pada 2013, Indonesia adalah negara yang ke-6 dalam sistem global yang melabur lebih kurang 61 juta bilion sepanjang 2013. Pada 2014, 58 bilion aset dan juga kerjasama yang dibuat antara Indonesia dengan Malaysia. Bermaksud Indonesia adalah negara ketiga terbesar hubungan dalam negara ASEAN dari segi ekonomi. Jadi itu saya fikir perlu diteruskan, mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kerana akses sumber dan juga segala kemudahan yang ada tu dekat tau. Kos tidak begitu tinggi kalau banding dengan negara yang lain. Jadi juga hubungan budaya. Satu ketika dulu dan sekarang pun saya rasa masih teruskan. Macam RTM ada hubungan dengan RTV di sana Yang itu adalah untuk melengkapkan dari segi kesedaran persaudaraan. Yang hubungan di antara kedua negara itu perlu disuburkan, perlu diteruskan. Tidak ada lagi rasa curiga di antara kita. Itu melalui budaya, melalui kesenian dan sebagainya. Itu juga dalam nafas ASEAN itu dilakukan. Okey, jadi semoga kedua-dua negara juga mendapat manfaat daripada ASEAN, komuniti ASEAN yang diwujudkan untuk tahun ini. Baik, itu satu langkah yang terbaik. Kita melihat juga kepada beberapa perkara juga tentang jenayah rentas sempadannya juga. Ini juga harus dititik beratkan oleh kedua-dua pihak keselamatan. Barangkali itu juga akan dibincangkan dalam pertemuan ini. Ya, betul, sebab daripada dulu lagi pun ABRI, Angkatan Tentera Bersekutu Indonesia, bersama dengan kita punya Angkatan Tentera Malaysia memang mempunyai kata orang kerjasama dari segi latihan dan sebagainya. Tetapi satu yang paling cukup membanggakan apabila berlaku krisis kapal terbang kita. Ya, bila berlaku MH370, kemudian baru ni yang AirAsia QZ pun berlaku. Nampak sangat ketaranya hubungan itu. Iaitu apabila wujud satu kes, negara lain yang bawah persaudaraan ASEAN itu datang membantu. Dan Indonesia ada di antara negara yang memang menyediakan masa dan dirinya untuk membantu apa yang berlaku di Indonesia. Begitu juga apa yang berlaku di Indonesia. Saya ingat lagi peristiwa Aceh contohnya bila berlaku tsunami. Kemudian bila ada berlaku tanah runtuh, gempa bumi di Indonesia itu banyak tempatnya. Kita datang membantu. Di sinilah yang dikatakan sebagai persaudaraan ASEAN itu. Maknanya waktu senang dan waktu susah kita bersama. Tetapi dalam hal jenayah kita ada cara tersendiri. Di mana boundary ataupun kawasan liputan kita itu di bawah kita. Tapi kita ada titik pertemuan bersama macam Interpol. Ya, di mana kalau ada kes-kes tertentu dia boleh contohnya beritahu dengan rakan-rakan di sana dan kita boleh bekerjasama dari segi dapat mengurangkan kes-kes jenayah pelarian dan sebagainya lah.
Ya, itu dia. Okey. Baik, Baik. itu dia. Kita mengharapkan sebaik kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia tentunya dapat memperkukuhkan lagi hubungan dua hala yang telah pun sedia terjalin. Biarpun ada pelbagai isu yang timbul, terutama sekali bagi kita rasanya yang dekat batasan ke perairan dan begitu juga pembantu rumah yang memang rasanya akan terus diatasi tentunya, dan kita mengharapkan soal bantu rumah jugalah kan soal harga tu biasanya itu yang satu masih perkara. lagi tak dipersetujui lagi kan. Bukan isu besar sangat pun, tapi ialah soal harga ni Boleh berkaitan selesai tu. Boleh berkaitan runding. dengan rakyat. Sebab kalau kita lihat kita sedang menuju ke arah negara berpendapatan tinggi, tapi kita ialah kebanyakannya lagi belum mencecah pendapatan yang kita sasarkan. Jadi itu barangkali timbul masalah. Berbanding kalau mereka yang bekerja di Timur Tengah dan sebagainya, pendapatan di Timur Tengah jauh lebih tinggi. Itu sebab mereka lebih gemar ke Timur Tengah berbanding ke Malaysia yang pendapatan yang disifatkan mungkin kelas 3 bagi mereka kan. Itu pun timbul masalah. Yang dihantar ke Timur Tengah, yang dihantar ke negara-negara lain semuanya yang kelas bagus. Jadi kelas dia. Yang ke Malaysia kelasnya yang lain. Itu sebab harga juga. Sebab harga lah. Boleh runding semua itu. Boleh runding, pastinya dapat mampu memulihkan juga, memperkuatkan lagi hubungan yang sedia yang terjalin dan juga menyelesaikan berbagai masalah. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Ismail Minum dulu, Prof. Sila minum lebih dahulu. Terima kasih atas kunjungan bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.